Okey. So, sekarang ni kita akan tengok macam mana kita nak menyelesaikan masalah-masalah asas tentang fungsi, yang melibatkan objek dan image. Okey, yang tadi yang basic Ustaz cerita mula-mula tadi kan. Kalau diberi fungsi, diberi fx ialah 3x tambah 5. Okey. So soalan pertama Ustaz nak tanya awak. Cari nilai image jika objek ialah 5. Okey. So yang ni mudah, awak faham kan? Apa maksud jika objek ialah 5? Maksudnya x ni 5. Maksudnya f sekarang ni x adalah 5. 3 kali 5 tambah 5. So 15 tambah 5 20. Okey, soalan ni senang. Okey, sebab kita hanya perlu mencari nilai image. What if kalau dia nak cari nilai objek jika image ialah 18? Apa maksud dia sekarang? Cari nilai objek. Apa maksud cari nilai objek? Apa maksud cari nilai objek? Tadi kita cari nilai image, kita dapat nilai apa? Nilai fx ni ataupun y, betul? Sekarang ini dia kata cari nilai objek. Cari nilai apa? Cari nilai x. Diberi image adalah 18, maksudnya fx adalah 18. Faham? So maknanya 18 sama dengan 3x tambah 5. fx sekarang ganti dengan 18. Okey. So 18 sama dengan 3x tambah 5. 18 tolak 5, 13. 13 sama dengan 3x. X sama dengan 13 per 3. Dapat nilai x ataupun objek kita adalah 13. Okey. Okey, mari kita tengok lagi contoh soalan. Okey. Diberi. Dia banyaklah. Kalau dia bagi fx ke px. So kalau dia bagi px sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Soalan pertama. Cari nilai image jika objeknya ialah nilai objek ialah 3. So ni senang. Maksud nilai apa? 3 adalah apa? 3 adalah objek. So kita nak cari px. Px equal to 3 square minus 2x. Sekarang ni p sebagai 3, x sebagai 3, sorry. Okey, so maknanya 9 tolak 6, 3. Okey. Alright. B. Cari nilai image jika objek jika image ialah 15. Okey, sekarang ni dia nak suruh kita cari nilai objek jika image ialah 15. Okey, macam mana nak buat? Sekarang ni px sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Okey. So sekarang yang diberi adalah image. Image ni x ke px? Px. Okey, so 15 sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Sebenarnya bentuk macam ni ialah bentuk kuadratik. Kita sebenarnya ada pernah belajar dalam pemfaktoran dulu. So tolak 15 sama dengan kosong. Betul? So kita boleh faktorkan x kuasa 2 tolak 15 negatif 2x. Berapa ni? 5 kali 3 negatif 5x 3x. Betul? So x tolak 5, x tambah 3 sama dengan kosong. Pemfaktoran jadi x sama dengan 5, x sama dengan negatif 3. Itu sahaja. Okey? Alright. Okey. Sekarang ni Ustaz nak tunjuk kat awak satu fungsi yang dinamakan sebagai fungsi nilai mutlak. Okey. Fungsi nilai mutlak ataupun dalam bahasa Inggeris dia absolute value function. Absolute value maksudnya nilai mutlak.
Okey, absolute value nilai mutlak, absolute value. Nilai mutlak ataupun absolute value maksudnya kita hanya akan dapat satu nilai yang positif. Satu nilai yang positif. Macam mana? Okey, kita ambil macam nilai ya. Fx equal to modulus. Ni modulus Kalau kita nak tahu dia nilai mutlak ke tak, fungsi nilai mutlak ke tak, dia ada modulus kat depan. Modulus ni dia macam palang. Kalau ada palang macam ni, okey, maksudnya adalah fungsi nilai mutlak. So kalau fungsi nilai mutlak, okey, ustaz ambil satu nilai x Okey, ustaz ambil fx dulu. X tambah 1. Okey. Kalau fx x tambah 1, kalau kita masukkan negatif x tu sebagai negatif 5 lah contoh kita masukkan negatif 5 tambah 1, x ni kita masuk dengan negatif 5. ok, so kita akan dapat apa? Negatif 5 tambah 1 kita akan dapat negatif 4. Betul kalau fungsi ni x tambah 1 tidak ada nilai mutlak, tidak ada modulus. What if sekarang kita masukkan dalam ni, apa beza dia? Kita masukkan x tu sebagai negatif 5, negatif 5 tambah 1, kita dapat apa? Dekat dalam ni sepatutnya dapat negatif 4, betul? Tapi oleh kerana dia adalah fungsi nilai mutlak, will never be a negative, tak boleh jadi negatif. Modulus akan mempositifkan dia jadi 4. Faham? ok, so macam ni lah ustaz ambil satu contoh ya. Okey, kita buat macam ni. Macam mana bentuk graf fungsi nilai mutlak? Okey, mari kita tengok. Kalau fungsi kita dah belajar dalam garis lurus persamaan garis lurus macam mana? Kalau kita ada x tambah 1, 1 adalah pintasan y, betul? So dia macam ni. Macam mana kita tahu dia ke arah ni? Sebab kecerunan dia positif, betul? Okey. Sepatutnya macam ni, betul? Sepatutnya macam ni. Okey. Tapi dia ada nilai mutlak. Nilai mutlak tak boleh ada nilai y yang negatif. Kalau ada nilai y yang negatif, ni ada nilai y kat atas semua positif, betul tak? Kalau ada ke bawah ni, maksudnya ada nilai negatif. Okey, tak boleh. Kita kena naikkan dia ke atas sebelah sini. Macam tu. Okey. Sini sepatutnya apa? Pintasan x. Macam kita dapat pintasan x, kita ganti y kosong, betul tak? Kosong sama dengan x tambah 1. Berapa kat sini? X adalah negatif 1. Betul? Kita bawa ke sini negatif 1 kat sini. Maksudnya sebelah kanan negatif 1 semua nilai dia positif, tapi sebelah kiri semua nilai negatif. Kita moduluskan jadi positif. Kalau tak percaya, cuba kita masukkan negatif 2 tambah 1, sebab sebelah kiri negatif 2 ke seterusnya, betul? Negatif 2 tambah 1 dapat negatif 1. Sepatutnya ke bawah ni, betul? Tapi kerana di modulus, dia akan jadi apa? Moduluskan negatif 1 jadi 1. Maksudnya dia akan naik ke atas ni. Faham tak? Maksud kalau negatif 2, nilai y dia 1. Itu maksud fungsi nilai mutlak. Nilai fx atau nilai y will never be negative. Moduluskan dia akan dapat positif. So graf dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey. Itulah graf yang ada modulus ataupun fungsi nilai mutlak. Okey. So sekarang kita tengok satu contoh yang melibatkan masalah yang melibatkan fungsi nilai mutlak. Okey. So tengok, diberi fungsi fx equal to 4x tolak 5, ada modulus. Modulus 4x tolak 5. So cari image bagi. Okey. Negatif 3, 2. Okey, dia nak apa? Image. So macam mana kita buat? Kita masukkan f negatif 3 modulus 4 kali negatif 3 tolak 5. So kita akan dapat apa? Negatif 12 tolak 15, negatif 17, betul? Oleh kerana dia modulus, kita kena positifkan, dia jadi apa? 17. Okey, F2
Okey, 4 kali 2 tolak 5. 8 tolak 5, 3. Okey, kalau 3 modulus jadi apa? Jadi 3 juga. Okey, dia tak jadi negatif dah. Okey? Alright. Okey, sekarang kita nak jawab B. Objek-objek punya imej 9. Kenapa dia cakap objek-objek? Kenapa dia cakap objek-objek? Sebab kemungkinan 9 ni, imej dia ni adalah sebenarnya daripada negatif. Betul? Baru dipositifkan. So maknanya dia akan ada dua nilai objek kat situ. Okey, so kita kena buat macam ni. 4x tolak 5 ni adalah sama dengan 9. Betul? So 9 ni sama ada dia positif ataupun yang kedua dia negatif. So kemungkinan negatif 9 kita modulus jadi 9, betul? Ataupun memang 9. So ada dua kemungkinan nilai kat situ. Okey, boleh faham tak? Maksudnya imej ni tadi, macam tadi kan kita dapat negatif 17, kita moduluskan dapat 17. Betul? So kemungkinan ada dua nilai. Kemungkinan sama ada dia negatif dulu baru positif ataupun positif terus. So kita terus je buat. Negatif 9 1 1 9. So cari macam biasa. 4x 9 tambah 5 14. X sama dengan 14 per 4 sama dengan 7 per 2. Betul? Satu nilai. Satu lagi nilai, kita masukkan negatif 9 tambah 5. Negatif 9 tambah 5 jadi berapa? Negatif 9 tambah 5 negatif 4. Betul? So satu nilai X lagi adalah negatif 1. 4 bahagi negatif 4 bahagi 4. Okey, itu masalah yang melibatkan modulus. Nanti bila awak pergi kepada topik-topik yang lebih keharapan lagi, contohnya geometri koordinat. Geometri koordinat akan ada masalah tentang luas segitiga. Dia akan guna modulus ni. Dia akan guna modulus, akan guna fungsi nilai mutlak. Sebab nilai luas tak boleh negatif. Betul tak? Nilai luas tak boleh negatif. So kena ada modulus. Adalah nanti kita akan jumpa. Okey? Form 5 nanti pun ada dalam topik pengamiran pada nilai mutlak. Okey? Okey. Alright.